Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Kiamat hampir tiba pada muka surat yang ke 66. Sambung pada matan hadis yang panjang tu. 7:03 lewat sekarang subuh lewat InsyaAllah 7 suku kita berhenti. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yab'athullahu ilaihi syayatin min masyariqil ardi wa magharibiha fayaquluna lah ista'in bina ala ma syi'ta fayaqul na'am intaliqu fa akhbirun nas anni rabbuhum wa anni qad ji'tuhum bi jannati wa nari fayantaliqu asyayatin fayadkhulu ala ar-rajuli aktharu min 100 syaitan fayatamathaluna lahu bi surati walidihi ووالده وإخوته ومواليه ورفيقه فيقول يا فلان أتعرفنا فيقول لهم الرجل نعم هذا أبي وهذه أمي وهذه أختي وهذا أخي فيقول الرجل ما نبأكم فيقول بل أنت فأخبرنا ما نبأك فيقول الرجل إنا قد أخبرنا أن عدو الله الدجال قد خرج فيقول له الشياطين مهلا لا تقل هذا فإنه ربكم يريد القضاء فيكم هذه جنة قد جاء بها ونار ومعه الأنهار والطعام فلا طعام إلا ما كان قبلته إلا ما شاء الله فيقول الرجل كذبتم ما أنتم إلا شياطين وهو الكذاب وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدث حديثكم وحذرنا وأبناءنا منه فلا مرحبا بكم أنتم الشياطين وهو عدو الله ولا يسوقن الله عيسى بن مريم حتى يقتله فيخسأوا فينقلبوا خاسئين. Artinya, lalu ni sambungan daripada hadis yang itu. Ni hadis ni panjang sikit. Sambungannya pada hadis tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya lalu Allah Taala mengerahkan kepada Dajjal. Maknanya masa ni Allah berikan kuasa kepada Dajjal akan syaitan-syaitan yang ada di timur dan di barat. Mana Allah beri kuasa kepada Dajjal untuk memimpin syaitan-syaitan daripada timur dan juga di barat. Dan mereka pun datang berbondong-bondong bila mereka tahu, bila syaitan panggil mereka, kerana mereka tahu dah syaitan tu akan jadi dia punya kepala dia. Akan jadi mereka ni lah yang akan, syaitan-syaitan ni lah yang akan membantu, jin-jin ni lah yang akan membantu Dajjal. Bila Dajjal seru je, mereka datang. Jin-jin ni akan datang daripada timur dan barat. Mereka datang berbondong-bondong ke hadapan Dajjal dan menunjukkan kesediaan mereka untuk mengikuti apa-apa perintahnya. Apa jenis perintah Dajjal, semua mereka ikut. Tak ada satu pun yang mereka tinggalkan. Semua mereka ikut. Apa Dajjal suruh, semua mereka akan buat. Mereka berkata kepada Dajjal, gunakanlah kami untuk apa-apa tujuanmu. Kata, pakailah kami, nak pakai untuk apa kau suka mula, kata setan. Dajjal menyahut, ya, aku akan berbuat demikian. Aku akan suruh membuat macam-macam. Maka pergilah kamu kepada sekalian manusia dan berusahalah supaya mereka meyakini bahawa aku adalah Tuhan mereka. Mu pergi jumpa manusia-manusia ni, mu buatlah apa benda sekalipun, yang penting mereka dia mengaku aku ni sebagai Tuhan mereka. Kata Dajjal kepada setan, katakan kepada mereka bahawa aku telah membawa untuk mereka syurga bagi orang-orang yang percaya kepada aku. Siapa percaya aku adalah Tuhan, aku bawa syurga pada mereka. Tapi memang betul, Dajjal ni dia berikan kita umpama syurga lah.
Dia berikan kepada kita ni umpama syurga, walaupun bukan syurga, sebaliknya itu adalah neraka. Ajakan daripada Dajjal tu bukanlah syurga, tetapi umpamanya seperti syurga. Pasal masa tu semua orang dalam keadaan susah. Bila semua orang keadaan susah, orang akan sanggup buat apa saja untuk makan dan minum. Umpama ni dalam keadaan kita sekarang ni tuan-tuan, Covid ni. Berapa ramai orang yang berada dalam keadaan susah, akhirnya sanggup buat macam-macam. Hari tu ada satu ibu tunggal. Ibu tunggal dia masuk supermarket, dia ambil curi barang. Makanan, susu, tepung untuk anak dia, ibu tunggal. Umur baru dalam 37-38. Siapa nak bagi tahu? Oh 37-38, lebih kurang betul lah, kena tangkap, kena tangkap, lepas tu kena denda RM1,000. Nah, ceritanya orang akan sanggup masa tu. Kalau Dajjal ni dia menawarkan apa-apa, kita keadaan susah, harta benda kita semua tak ada, makanan tak ada, tiba-tiba orang mari tawar pada kita makanan yang sedap, yang mungkin pada masa tu kita dah lama tak sentuh makanan yang sedap. Dia tergugat iman kita, walaupun masa tu kita tahu zikirlah pada Allah, insya-Allah kita akan rasa kenyang, ikut macam mana hadis Nabi cakap. Tapi tiba-tiba depan mata kita buat mari kari kepala ikan, tak nengung kita, kari kepala ikan mamak. Baik punya bendi 10 ketul atas tu, sedap. Tergugat tak? Tapi kalau orang yang istiqamah dalam ibadah, orang yang istiqamah ke jalan Allah, maka dia dapat istiqamah menahankan diri dia daripada terus memakan apa yang diberikan oleh Dajjal. Sebab tu kita dilatih untuk berpuasa. Salah satunya sebab itulah. Itu boleh kira lagi lah, puasa ni bukan kata Allah zalim tak. Puasa ni kira molek lagi lah. Start subuh sampai maghrib puasa. Patut Allah bagi kita makan. Allah bagi kita makan. Tapi kalau pada zaman Dajjal esok, langsung tak ada makanan. Makanan orang yang beriman hanya zikir dia kepada Allah, hanya ingat dia kepada Allah, hanya sebut nama-nama Allah tu membuatkan dia rasa kenyang. Mana rupa ni Ustaz, kita tak duduk lagi pada situasi tersebut sebab kita tak tahu. Tapi kalau kita nak masuk benar-benar syurga Allah, nak mendapat keridhaan Allah, maka istiqamah kita dah melaksanakan ibadah mulai daripada sekarang. Rajin puasa, selalu bila kita rajin puasa, maka bila sampai saat Dajjal keluar, moga-moga Allah pelihara kita. Katakan kepada mereka bahawa aku telah membawa untuk mereka syurga bagi orang-orang yang percaya kepadaku, dan neraka bagi orang-orang yang mengingkari ketuhananku. Sebab ada hadis lain, Dajjal ni dia akan pergi di sebuah tempat. Dia pergi di sebuah tempat, bila orang di kawasan tu dia menerima ajaran Dajjal, akan ikut Dajjal, maka bagi Dajjal, okey, korang semua ni selamat. Kamu semua ni akan jadi selamat sebab kamu ikut aku. Tapi bila Dajjal dia pergi satu tempat yang menolak ajaran dia, kerana Dajjal ni dia tak lama di satu tempat. Dia takkan lama sebab dia tak nak orang perasan yang dia ni mempunyai cacat. Kalau dia sebagai benar Tuhan, maka mestilah dia boleh mengubati cacat yang ada pada diri dia. Tuhan Maha berkuasa kan? Bila sebut Tuhan yang Maha berkuasa, maka dia mesti boleh. Takkan dia nak mencacatkan diri dia. Tapi sekarang ni alhamdulillah tuan-tuan, kita yang mengaji ni alhamdulillah, berapa ramai lagi orang yang tak tahu pasal Dajjal ni. Berapa ramai lagi orang yang tak tahu pasal Dajjal ni. Macam mana? Terutamanya anak-anak muda pada zaman kini, zaman sekarang ni, yang tak tahu pasal Dajjal ni, dan mereka ni lah yang kebanyakan akan mengikut golongan Dajjal. Sebab apa? Tak mengaji. Dengan rantai ditekaknya, ni apa panggil banger di tangannya. Saya pergi beberapa minggu yang lepas minggu lepas lah, Khamis minggu lepas, saya pergi rekod lagu dekat Keramat, dekat dengan studio tu, pergi makan.
Lepas isyak saya pergi makan. Lepas tu ada seorang brother ni, dia sembang dengan komposer tu lah. Saya tengok brother ni cakap Melayu, tak ada nampak macam muka orang Melayu. Tapi ni telinga ni, dia bukannya biasa kita tengok orang pakai subang walaupun lelaki kan, orang tindik walaupun lelaki. Hak ni tak, dia lubangkan bawah ni, lepas tu dia letak apa benda tu, skru ke apa, dia letak jadi bulat gitu besar. Saya kata apa bodoh sangat ni, tak sungguh ni. Ni telinga ni dia tebuk. Biasa orang tebuk tak subang. Ni tak, dia tebuk tak, dia tak benda bulat apa tahu. Macam skru lah saya tengok. Tak situ, kiri kanan. Udah kelebih telinga gitu. Oh lah, pelik-pelik lah. Dah macam mana nak elakkan diri daripada kena dajjal? Allah cipta kita ni, tuan-tuan, nak comel molek dah sebenarnya. Banyak-banyak ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah. Paling comel sekali manusia Allah cipta. Nah, paling comel sekali Allah cipta manusia. Dah buat apa kita nak ubah ciptaan Allah tu? Molek-molek ada pakai hak mana Allah bagi ya. Tapi inilah yang akan berlaku di akhir zaman. Dan golongan-golongan inilah yang banyak mengikut Dajjal. Kan? Kemudian syaitan-syaitan itu pun bertebaranlah di muka bumi. Bila dapat arahan daripada chip Dajjal. Chip dia lah tu. Kemudian syaitan-syaitan itu pun bertebaranlah di muka bumi dan masuk ke rumah-rumah orang dengan bilangan yang sangat banyak. Lebih dari 100 iblis, lebih daripada 100 syaitan untuk sebuah rumah. Macam-macam kaedah. Syaitan-syaitan itu pun menjelma dalam bentuk ayah tuan rumah itu yang telah mati, dan dalam bentuk anaknya, saudara-saudaranya, hamba-hambanya dan sahabat-sahabatnya. Dia akan menjelmakan diri dia sebagai manusia yang telah meninggal dunia. Satu. Dan kalau katakan tak laku dengan cara tu, dia buat lebih pada 100 ekor setan. Lebih daripada 100 setan datang rumah kita yang akan menghasut kita. Dia buat cara ni tak jadi, dia guna cara ni pula. Dia hasut anak isteri. Sampai anak isteri kita teriak, bang, lapar sangat orang ni bang. Ikutlah Dajjal kat kita makan sikit je. Bini kita sokmo kita sikit lah. Mula sikit, lepas tu bahan habis. Dia suruh kita macam-macam. Setan kita ni kuat iman dah. Pasal kita ngaji dah. Kitab kiamat hampir tiba, kita tahu lah. Bila mari setan jelmakan diri sebagai saudara, ayah tuan rumah dan sebagainya, kita ni kuat, teguh. Tapi bila anak isteri kita cakap lapar, nak makan, kuruh kering dah ni, masa tu tuan-tuan tak sampai hati. Tak lalu kan? Tak sampai hati tengok anak isteri kita, terutama anak-anak kita yang kecil. Nak makan ni, lapar ni, berapa hari dah tak makan. Sedangkan Nabi ajarkan ikat, jangan bagi sesekali. Kerana apa? Ramai pengikut-pengikut Dajjal ni ialah di kalangan wanita dan juga kanak-kanak. Kerana apa wanita ni dia akan terikut? Kerana dia ikut anak dia juga. Kerana seorang ibu, dia tak sanggup melihat anak dia duduk dalam keadaan kelaparan. Nampak tak? Seorang ibu dia tak sanggup melihat anak dia kelaparan. Si suami pula tak sanggup pula tengok isteri lapar. Maka akhirnya mereka mengikut Dajjal. Itu sebab sangat-sangat bahaya. Walaupun kadang orang tu mengaji dah. Tapi kalau tak istiqamah, maka mudah terikut Dajjal. Mereka berkata kepada tuan rumah itu, wahai fulan, apakah kamu mengenali kami? Kata tuan rumah itu menjawab, ya, saya kenal kamu semua. Ini ayahku, dia tunjuk. Syaitan yang menjelmakan diri sebagai manusia kata, ini ayah aku, ini ibuku, wahadhihi ummi, ini saudara perempuanku, ini saudara lelakiku. Tuan rumah itu berkata lagi, apa kabar kamu semua? Tanya, apa kabar kamu semua? Mereka menjawab, bahkan apa kabar engkau? Dia kata, maknanya setan-setan tu cakap, molek, sihat apa, mati dah. Kalau mak ayah betul mati dah. Tapi setan kata, bahkan apa kabar engkau pula?
Cuba ceritakan kepada kami keadaan engkau. Tuan rumah itu berkata, sungguhnya telah diberitakan kepada kami bahawa musuh Allah Ta'ala yang bernama Dajjal itu telah muncul, membuat kerosakan. Mereka menjawab, jangan engkau berkata demikian. Kata setan-setan kata, mu jangan cakap oyak gitu, jangan cakap gitu. Dajjal itu sebenarnya Tuhanmu yang dapat membuat sesuatu keputusan terhadap nasibmu. Setan ni dia kata boleh buat macam-macam. Mu lapar dia boleh bagi makan, mu panas dia boleh bagi sejuk, mu miskin dia boleh bagi kaya. Apa nasibmu duduk di bawah tangan dia. Jangan bercakap gitu. Dajjal ni bukanlah jahat, tapi dia adalah Tuhan kita, kata setan kepada tuan rumah tadi. Bersama dengannya ada syurga dan ada neraka, dan ada sungai-sungai dan ada banyak makanan. Nanti kata umpama syurga tu marah. Tapi sebenarnya kita ni selagi mana nyawa di kandung badan, selagi tu kita takkan nampak syurga. Selagi tu kita takkan nampak syurga. Tapi ada orang-orang yang sesat, kan? Orang-orang yang sesat ni dia tengoklah syurga, neraka. Saya jumpa tuan-tuan orang yang macam ni, kan? Dia tengoklah pergi langit ke-7. Pergi langit ke-7. Baru lagi saya jumpa orang tu. Dia pergi langit ke-7. Buat apa pergi langit ke-7? Dia kata jumpa Allah Ta'ala. Pergi Isra Mi'raj, kata dia. Tu banyak Instagram jadi gitu. Dia tak betul. Apa benda yang dia bawa saya pun tak pasti. Hina Nabi, hina Rasulullah, kan? Berapa puluh peratus hadis Nabi yang dia tolak. Dia sama lebih kurang macam ajaran Kasim Ahmad ke Ahmad Kasim? Kasim Ahmad, kan? Lebih kurang tu ajaran dia. Kasim Ahmad kan dia tolak hadis, kan? Sedangkan ada hadis-hadis yang sahih dia tolak. Quran dia ikut tapi tak tafsir ikut kepala otak dia. Tak betul. Tapi walaupun dia dah lama tak ada, orang yang bawa ajaran dia sampai sekarang lagi. Orang yang bawa ajaran dia tu, bawa fahaman dia tu sampai sekarang ada lagi. Wujud lagi sampai sekarang. Kasim Ahmad ni. Tak? Bahaya tak bahaya ajaran sesat ni. Tolak hadis. Saya tanya pada dia, Imam Mahdi lagu mana? Dia kata Imam Mahdi dah ada dah. Imam Mahdi ada dah. Duk mana Imam Mahdi? Dia kata duk langit ketiga. Mana tahu duk lagi? Masa dia turun dia nampak. Aduh. Kemah cakap. Kalau orang bodoh pakat percaya gitu lah. Orang tak reti ke? Tak mengaji ke? Pakat percaya gitu. Tanyalah betul ke Imam Mahdi ni dia keturunan Nabi dan nama dia sama dengan nama dia? Tak betul, kata. Itu semua palsu, hadis palsu tu. Hodak mu kata palsu. Mu pakai luar pendek lagi. Ulama-ulama bagi tahu dah. Hadis itulah hadis yang sahih, tapi dia kata hadis palsu. Ni golongan-golongan anti hadis yang menolak hadis-hadis dan mentafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu mereka. Bahaya. Sesungguhnya tiada ada makanan kecuali yang datang dari sisinya. Kata setan, dia ada syurga, ada neraka, ada sungai-sungai. Mu nak apa? Boleh belaka. Mu cakap mu nak apa? Boleh belaka daripada Dajjal. Yang penting mu ikut, mu taat pada dia je. Sesungguhnya tiada ada makanan kecuali yang datang dari sisinya. Tidak ada apa-apa makanan kecuali datangnya daripada Dajjal. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Ketika itu tuan rumah tadi berkata, kamu semuanya pembohong. Mu pelawak belaka bohong ni. Kamu adalah syaitan-syaitan dan Dajjal itu adalah pembohong besar. Sebenarnya Rasulullah SAW telah memberitahu kepada kami akan keadaannya yang sebenar, dan baginda telah menyuruh kami berhati-hati, dan baginda telah menyuruh kami supaya menjaga anak-anak kami. Maka tiada kata sambutan untuk kamu semua. Aku tak terima, kata tuan rumah. Ni hok ngaji lah, alhamdulillah kalau boleh gini kak. Aku tak terima buatmu ni pergi berambuh daripada rumah aku. Kamu adalah syaitan-syaitan. Dajjal itu musuh Allah Ta'ala, dan sebentar lagi Allah akan menurunkan Nabi Isa bin Maryam untuk membunuhnya.
Kerana syaitan ni dia tak boleh mudaratkan kita. Kalau kita pegang syaitan boleh mudaratkan kita, kita dah syirik pada Allah. Kita tak boleh kata syaitan ni dia boleh memudaratkan. Kerana kalau berlaku pun semuanya dengan izin Allah. Tak macam ada orang yang kena masuk dalam tubuh badan dia. Tak, dia naik atas bangunan apa dia terkejun. Semua tu berlakunya dengan izin Allah. Tapi syaitan tu dia tak boleh bagi apa-apa mudarat. Dia tak boleh bagi apa-apa kesan pun pada kita. Tak, dan tak semuanya berlaku begitu. Tak, ada jin, ada syaitan. Dia nak buat gitu tapi bila naik bangunan tinggi dia masuk dalam tubuh badan orang. Bila dia naik bangunan tinggi, syaitan tu tengok apa? Dia syaitan pula gayak rasa tak jadi. Tu orang balik. Ada. Memang wujud benda-benda gini. Memang ada. Masuk tubuh badan orang. Tapi syaitan, iblis, jin ni dia tak boleh bagi apa-apa mudarat kepada kita. Ada jenis kadar dia hanya nak ganggu-ganggu kita, nak nakut-nakutkan kita. Tapi mudarat dia tak boleh bagi apa. Mudarat, tak mudarat ni yang datang semua daripada Allah Ta'ala. Ni pegangan kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tuan rumah itu berkata demikian, kalau tuan rumah tadi berkata halau pokok setan belakang ni, mereka akan diam, lalu mereka segera pulang dengan tangan hampa dan kehinaan. Berasa hina sebab apa? Tak boleh nak bawa apa-apa pada Dajjal. Tak boleh nak buat apa pada Dajjal. Dia rasa takut nanti Dajjal denda dia ke. Macam-macam benda lah. Dia rasa takut dengan Dajjal. Syaitan dia rasa hina lah. Apalah aku nak jawab dengan Dajjal ni. Apalah aku nak jawab dengan puak Dajjal ni. Sebab apa? Sebab dia tak berjaya menghasut satu rumah tu. Tapi tak apa. Dia tak pas satu rumah, dia pergi rumah yang lain pula. Iblis ni banyak. Tentera-tentera Dajjal ni banyak. Lebih daripada bilangan manusia lagi. Dajjal ni. Dia punya tentera dia lebih daripada bilangan manusia lagi. Jadi dia akan pergi setiap rumah. Tak ada tempat yang tiada manusia dia akan masuk. Makna semua tempat yang ada manusia, ada penempatan, ada kampung, ada apa, semua dia akan masuk belaka. Tidak akan tertinggal. Walau satu orang pun, semuanya iblis akan datang untuk bertemu dengan manusia, menghasut supaya mengikut Dajjal. Untunglah kalau pendirian tuan rumah seperti yang disebutkanlah hadis ini. Tetapi kalau tuan rumah itu lemah imannya, sudah pasti ia kalah dengan godaan syaitan. Syaitan itu seperti apa yang telah disebutkan pada hadis yang sebelumnya. Habis maka orang akan mudah terikut Dajjal. Kerana apabila imannya lemah, ilmunya tak ada, tergoda dengan bisikan syaitan. Syaitan duk asuk, nak ikut mu dapat makan, ikut mu dapat kesenangan, mu dapat harta benda. Sedangkan syaitan ni dia berada di dunia tak lama pun. Tak lama dia berada di dunia, hanya sekitar 40 hari sahaja. Tapi lamanya satu hari Dajjal di dalam di dunia ni seperti 40 tahun. Seperti 1 tahun. Satu hari dia seperti 1 tahun. Bayangkan lama. Kenapa? Masa yang Allah bagi kepada dia untuk menyesatkan manusia. Ini adalah panggil fitnah Dajjal. Memang Allah cipta gitu. Kita je yang kena kuatkan diri kita nak melawan godaan syaitan. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung pula pada muka surat 69. Cara untuk selamat dari fitnahnya Dajjal. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله